Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab ni 99 usul dirayah hadis. Satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Jilid pertama karangan Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Kita masuk usul yang ke-37 dah. Usul yang ke-37, kaedah yang ke-37. Riwayat-riwayat yang menyatakan kelebihan bulan Rajab serta kelebihan berpuasa dan beribadah padanya, pada bulan Rajab lah, secara khusus. Secara khusus tidak ada satu pun yang sahih. Ia hanya berkisar di sekitar dhaif dan maudhu', palsu saja dah. Okey, contoh pertama, man farraja an mu'minin kurbatan fi Rajab a'tahu Allah Ta'ala fil firdausi qasran madda basarihi akrimu rajaban yukrimkumullah bi alfi karamah. Maksudnya siapa yang menghilangkan kesukaran, farraja an mu'mina kurbatan. Siapa yang menghilangkan kesukaran daripada seorang mukmin pada bulan Rajab, Allah akan mengurniakan kepadanya dalam syurga Firdaus sebuah istana sejauh matanya memandang. Qasran madda basarihi. Syurga Firdaus, sebuah istana sejauh matanya memandang. Muliakan bulan Rajab, nescaya Allah memuliakanmu dengan 1000 kemuliaan. Itu contoh hadis pertama. Okey, contoh hadis kedua. Man shama thalathata ayyamin min Rajabin kutiba lahu siyamu syahrin wa man shama sab'ata ayyamin min Rajabin aghlaqallahu anhu sab'ata abwabin minan nar. Wa man shama thamaniyata ayyamin min Rajabin fatahallahu lahu thamaniyata abwabin min dal jannah wa man shama nisfa Rajabin kataballahu lahu ridwanahu wa man kataballahu lahu ridwanahu lam yu'adzibhu wa man shama Rajaban kullahu hasabahu Allahu hisaban yasira. Okey, bermaksud sesiapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, nescaya dituliskan baginya pahala puasa sebulan. Sesiapa berpuasa 7 hari di bulan Rajab, Allah akan menutup 7 pintu neraka kepadanya. Sesiapa berpuasa 8 hari di bulan Rajab, Allah akan membuka 8 pintu syurga kepadanya. Sesiapa berpuasa separuh bulan Rajab, Allah akan menulis keradaannya untuknya. Dan siapa yang Allah menuliskan keradaannya untuknya, nescaya dia tidak akan menyiksanya. Sesiapa berpuasa sepanjang bulan Rajab, penuh bulan Rajab 30 Allah akan menghisapnya dengan hisap yang mudah. Itu contoh kedua dah. Contoh hadis ketiga, An Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati naharan yuqalu lahu Rajabun ma'uhu ar-rahiq man shariba minhu syurbatan la yazma'u ba'daha abadan a'addahu Allah lisuwami Rajabin. Bermaksud sesungguhnya di dalam syurga ada sungai yang dipanggil Rajab. Inna fil jannati naharan yuqal lahu Rajaban, dipanggil Rajab. Airnya adalah ar-rahiq. Sesiapa meminumnya sekali saja, ia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Allah menyediakannya untuk orang yang berpuasa di bulan Rajab. Itu contoh hadis ketiga. Ya, rahiq ni payah terjemah. Rahiq makhtum gitulah tak? Apa kata? Bunga ke apa tu? Nektar dia. Okey, tak apalah. Contoh keempat dah. An Anas marfu'an fadlu Rajabin 'ala al-shuhuri ka fadli al-Qur'ani 'ala sa'iril azkar. Wa fadlu Sya'ban 'ala sa'iril syuhuri ka fadli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'ala sa'iril anbiya wa fadlu Ramadan 'ala sa'iril syuhuri ka fadlillahi 'ala ibadihi. Maksudnya kelebihan bulan Rajab daripada sekalian bulan yang lain seperti kelebihan Al-Quran daripada sekalian zikir. Kelebihan bulan Sya'ban daripada sekalian bulan yang lain seperti kelebihan Muhammad SAW daripada sekalian Nabi. Dan kelebihan bulan Ramadan daripada sekalian bulan yang lain seperti kelebihan Allah daripada sekalian hamba-hambanya. Ini contoh hadis keempat. Rujukan hadis contoh pertama dan kedua. Pertama tu cerita syurga Firdaus sebuah istana kalau dia menghilangkan kesukaran, tolong orang susah lah boleh Rajab. Lepas tu hak kedua pula puasa.
Ada berapa lebih lah. Ada kelebihan setiap sehari gini, 3 hari gini, 3 hari gini, 7 hari gini, 4 hari gini. Separuh bulan gini, sepanjang bulan gini. Itu contoh kedua. Okey. Hadis contoh 1 dan 2 dikemukakan oleh Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya yang bernama Tabyin Al-Ajab bima warada fi fadli Rajab, muka surat 19. Tu hadis contoh ketiga. Hadis contoh ketiga ni syurga di sungai dipanggil Rajab ya. Syurga air sungai di dalam syurga tu panggil Rajab ni. Siapa dia minum dahaga, minum sekali dia hilang dah. Dahaga dia dah. Selama-lamanya hilang dahaga dia. Kenapa? Kerana puasa bulan Rajab. Gitu dah. Ni hadis contoh ketiga dikemukakan oleh Hafiz Ibn Hajar dalam kitab yang sama. Muka surat 19. Ia juga disebutkan dalam Al-Manhalu Al-Azbu Al-Mawrud jilid 10 muka surat 107. Kedua mereka mengatakan ia berpunca daripada riwayat Bahaqi. Kata berpunca dari riwayat Bahaqi. Apalah. Hadis contoh keempat dah. Ceritanya kelebihan bulan Rajab berbanding bulan lain seperti kelebihan Quran berbanding zikir lain. Gitulah Sya'ban. Kelebihan Nabi berbanding Nabi lain. Ramadan, kelebihan Allah berbanding makhluk yang lain. Hadis contoh keempat juga dapat dilihat dalam Al-Manhalu Al-Azbu Mawrud jilid 10 muka surat 185. Al-Syakani juga ada mengemukakannya dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah muka surat 440 dah. Ni kitab cerita hadis palsu dah, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Okey, komentar dah. Pertama, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani telah menemukan hadis contoh pertama dalam kitabnya Tabyin Al-Ajab berkata dah. Ia adalah satu matan teks hadis, isi kandungan hadis yang langsung tidak berasah. Malah ia direka-reka oleh Abul Barakat Hibatullah bin Al-Mubarak. Semoga Allah tidak memberkatinya. Dia telah mengada-adakan satu isnad yang mana perawi-perawi ini terdiri daripada orang siqah. Masalahnya perawi ni apa pun siqah dia. Dia reka. Perawi pun sanad boleh reka dah. Begini isnadnya. Akhbarana Abu Ghanim Muhammad bin Al-Hasan. قال أخبرنا علي بن أصيف قال حدثنا البغوي قال أنبأنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء عن عبد الله بن الزبير مرفوعا. Ya. Bubuh sanad tu macam-macam perawi. Okey, komentar kedua. Setelah mengemukakan hadis contoh kedua dengan meriwayatkannya daripada Aban bin Abi Ayyash daripada Anas secara marfu' sampai ke Nabi, Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ali'ul Masnu'ah berkata, ia tidak sahih. Aban perawi matruk yang tidak terima ulama periwayatannya. Amr bin Azhar pula pereka hadis. Kemudian beliau berkata, Abu Syekh mengemukakan hadis itu daripada Ibnu Ulwan, daripada Aban. Ibnu Ulwan juga pereka hadis pun. Berapa orang pereka hadis? Amr bin Azhar, so ini Ibnu Ulwan ya. Lihat Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Ali'ul Masnu'ah jilid 2 muka surat 97, Asy-Syakani dan Al-Fawaid Al-Majmu'ah muka surat 100. Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Tabyin Al-Ajab berkata, Yahya bin Ma'in dan lain mengatakan Amr bin Azhar adalah pendusta dah. Pereka hadis pendusta dah. Lihat Tabyin Al-Ajab bima warada fi fadli Rajab muka surat 19. Itu kata Ibn Hajar dah. Hadis kedua lah. Pasal itulah setiap puasa 3 hari gini, 7 hari gini, 8 hari gini, separuh bulan gini, sebulan penuh gini dah. Di pereka hadis. 2 orang dah masalah sini. Okey, 3. Hafiz Ibn Hajar mengemukakan sanad hadis contoh ketiga dalam kitabnya Tabyin Al-Ajab muka surat 12. Contoh ketiga ni sungai Rajab dah. Okey, puasa tu boleh minum sungai Rajab. Dalam kitabnya Tabyin Al-Ajab muka surat 12 begini ya. فقرأت بخط الحافظ أبي طاهر السلفي قال أنبأنا الشيخ أبو البركة هبة الله ابن المبارك السقطي قال أخبرنا أبو الغنائم الدجاجي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي قال حدثنا البغوي قال حدثنا سويد عن يحيى بن أبي الزائدة عن عاصم بن أبي النضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. Dalam isnad ini juga ada Abul Barakah Hibatullah bin Al-Mubarak yang telah disebut oleh Hafiz Ibn Hajar sebagai pereka hadis dan dia cipta sanad yang baik dah. Dia bubuh atas nama perawi siqah. Dia reka nak. Ni Abul Barakah Hibatullah bin Al-Mubarak. Okey, komentar keempat dalam isnad hadis ni, sanad hadis ni, perawi-perawi ni, contoh keempat
contoh hadis pasal Rajab ni, banding bulan lain seperti Quran dengan sekalian zikir, Syaban seperti Nabi Muhammad dengan sekalian Nabi, Ramadan seperti Allah dengan makhluk ya. Contoh hadis keempat ni juga ada Abul Barakat Hibatullah dah bin Al-Mubarak. Mereka hadis juga. Mereka hadis itulah orang tolong dah. Abul Barakat Hibatullah bin Al-Mubarak. Mungkin ini juga termasuk hadis rekaannya jugalah. Tiga-tiga hadis ni reka dah. Hafiz Ibn Hajar menghukumnya sebagai hadis maudhu' ni. Jadi Ibn Hajar pun kata hadis palsu juga ni lah. Okey, Asy-Syaukani masalah dia reka dia buat atas nama orang baik siqah masalah ni. Dia reka dia buat atas nama perawi siqah. Komentar kelima Asy-Syaukani dalam Al-Fawaidul Majmu'ah menulis, kata Ali bin Ibrahim Al-Attar dalam sebuah risalahnya, sesungguhnya hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan berpuasa pada bulan Rajab semuanya maudhu', palsu dan dhaif yang tiada asalnya sama sekali. Kata beliau lagi dah, Asy-Syaukani kata, Abdullah Al-Ansari tidak berpuasa Rajab. Sahabat ni. Malah beliau melarang orang berpuasa Rajab. Puasa bulan Rajab ni pun marah. Kata beliau lagi, tidak ada satu pun hadis yang sahih daripada Nabi SAW mengenainya. Kata beliau lagi, demikian juga perbuatan mengeluarkan zakat sekarang ini pada bulan Rajab tidak pada bulan lain, tiada asalnya berupa hadis yang sahih. Jadi tak payah tunggu bulan Rajab lah. Dan bulan Ramadan ke bulan lain ke, dia tidak ada kaitan dengan khusus lah. Tidak ada kaitan dengan bulan Rajab lah. Amalan penduduk Mekah yang banyak mengerjakan umrah pada bulan Rajab tidak pada bulan-bulan yang lain juga tidak ada asalnya sejauh pengetahuanku dah. Jadi tak ada kait juga dah umrah dengan Rajab ni. Bulan Rajab pun umrah banyak karut dah. Kata bila lagi antara perkara yang diadakan oleh orang awam ialah puasa pada hari Khamis di permulaan Rajab lah. Semuanya bid'ah yang nak kait dengan puasa mula-mula bulan Rajab tu, lepas tu malam tu lah solat raghaib tu dia ada ngarut tu dah. Antara bid'ah yang diadakan, semuanya bid'ah lah tak? Antara bid'ah yang diadakan oleh mereka ialah bersungguh-sungguh melakukan ibadah dan ketaatan pada bulan Rajab dan bulan Syaban. Sedangkan pada bulan-bulan yang lain tidaklah sebegitu dah. Patah abigih. Abigih bulan Ramadan tak ikat. Buat sungguh dah bulan Rajab Syaban dah. Kata Asy-Syaukani, hadis yang menyebutkan bahawa Allah menyuruh Nabi Nuh AS membuat bahteranya pada bulan Rajab dan menyuruh orang-orang beriman kepadanya berpuasa pada bulan Rajab adalah maudhu', adalah palsu. Hak kait Nabi Nuh kata buat kapal dia bulan Rajab dan suruh orang beriman tu, anak buah dia, orang-orang penyokong dia, pendukung dia tu puasa bulan Rajab, semuanya adalah palsu ni. Lihat Asy-Syaukani dan Al-Fawaidul Majmu'ah muka surat 440. Komentar ke-6, Hafiz Ibn Hajar dalam Tabyinul Ajab berkata, tidak ada satu pun hadis yang sahih yang boleh dijadikan hujah tentang kelebihan bulan Rajab. Kelebihan berpuasa pada bulan itu atau berpuasa pada hari-hari tertentu di bulan Rajab itu dah tak ada. Demikian juga mengerjakan sembahyang tertentu pada malam-malam di bulan Rajab pun tak ada dah. Sembahyang raghaib ke apa tu kayuk dah dah. Komentar ketujuh, sahabat-sahabat agung Rasulullah SAW seperti Abu Bakar dan Umar juga melarang daripada berpuasa di bulan Rajab secara khusus. Jadi sahih dah. Abu Bakar dan Umar ni memang larang orang puasa khusus bulan Rajab. Sayyidina Umar bahkan memukul tangan orang yang berpuasa Rajab supaya makan. Paksa suruh makan dia. Bedah. Beliau berkata bulan Rajab adalah satu bulan yang diagung-agungkan oleh orang yang di zaman jahiliah. Takut serupa jahiliah ni godai dia. Orang je puasa bulan Rajab. Lihat Al-Turtusi dan Al-Hawadis wal Bid'ah. Muka surat 142. Abu Syamah dan Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'ah. Muka surat 52. Komentar ke-8. Al-Tartushi mengemukakan 3 sebab bagi terlarangnya puasa Rajab. Sebab apa dilarang puasa Rajab ni? Umar marah benar puasa Rajab ada sebab dah. Pertama, apabila ia dikerjakan secara khusus dan secara tetap. Secara khusus dan tetap oleh seorang setiap tahun sehingga orang-orang yang jahil boleh jadi menganggap ia satu yang fardu seperti puasa di bulan Ramadan. Siapa dia tu? Aliyah. Amah. Ni pasal apa tok ni? Amah? Aliyah. Pertama dah, apabila dikerjakan secara khusus dan tetap oleh seseorang setiap tahun sehingga orang-orang jahil boleh jadi menganggap ia sesuatu yang fardu seperti puasa di bulan Ramadan. Itu salah satu sebabnya. Takut jadi orang anggap macam fardu dah puasa Rajab. Yang kedua, ia dianggap sebagai sunnah Rasulullah SAW.
walaupun sunnah, yang sunat sekalipun, tak boleh anggap kalau benda Nabi tak buat. Seolah-olahnya baginda selalu melakukannya seperti sunnah-sunnah ratibah yang lain. Seolah Nabi ni puasa Rajab. Kerek dah. Padahal tidak sebegitu dah. Sunnah ratibah ialah suatu amalan sunat tidak wajib yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara tetap dan berterusan lah. Nabi macam buat sama lah. Betul kan Nabi puasa Rajab sama. Bahkan tidak sahabat pun Nabi puasa banyak bulan Rajab lah. Dah. Yang ketiga, puasa Rajab dianggap mendatangkan pahala yang lebih dan istimewa berbanding puasa-puasa di bulan yang lain. Kelebihannya dianggap seperti kelebihan puasa Ashura. Misalnya, atau kelebihan beribadat di 1/3 akhir malam berbanding di awal malam dah. Kalau ia memang punya kelebihan sebegitu, tentulah ia sentiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti mana baginda selalu bangun beribadat di akhir malam. Atau sekurang-kurangnya baginda melakukannya sekali di sepanjang kehidupannya seperti puasa Ashura. Sekali je dah. Sekali dua gitu je. Tak banyak dah. Tidaklah banyak. Banyak tapi Nabi ada buat. Ni puasa Rajab ni ada disebut. Kau Nabi puasa berapa hari tak disebut dah. Apabila tidak terbukti berdasarkan yang sahih bahawa Rasulullah SAW ada melakukan amalan yang khusus pada bulan Rajab, maka itu menunjukkan tidak ada apa-apa kelebihan padanya. Apalagi akan dikatakan ia sebagai sesuatu yang wajib atau sesuatu yang sunat. Sunat pun tak boleh kata dah. Wajib tu sama telah, sunat pun tak boleh kata. Lebih puasa hari Rajab ni, bulan Rajab banding bulan lain. Bagaimanapun seorang yang berpuasa di bulan Rajab dalam keadaan tidak menimbulkan salah faham kepada orang yang jahil bahawa ia sesuatu yang wajib ataupun sunnah Nabi SAW, maka itu tidaklah terlarang. Kita puasa semata-mata. Puasa lah, bukan kait dengan bulan Rajab ni. Dia atur Tushi dalam Al-Hawadis wal Bidah, muka surat 130 hingga 131. Habislah komentar. Dalam panjang pula. Panjang ni. Baca kau duk. Tak dah. Okey, kita sambung sikit lagi. Usul yang ke-38 dah. Usul yang ke-38. Hadis-hadis yang menyatakan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Tak ada Rajab nisfu Sya'ban. Kelebihan amalan-amalan tertentu pada malam nisfu Sya'ban tersebut dan kelebihan berpuasa pada keesokan harinya secara khusus. Malam ni ada setengah tu sehari sebelum ni, ada setengah tu puasa ni, puasa hari ni, malam tu buat ibadah ni dah, ataupun malam nisfu Sya'ban dah. Ada 15, gini 15 lah. Ya, sudah. Jadi, dia puasa ni, malam tu dia ibadah. Okey, yang pentingnya tidak ada satu pun yang sahih. Puasa 15 Sya'ban tu, ada kelebihan tak ada dah. Semuanya sama ada maudhu' ataupun dhaif, sangat dhaif dah, sangat dhaif. Terlampau lemah. Setengah ulama mengecualikan satu sahaja hadis. Mereka mengatakan ia sahih atau hasan, padahal sebenarnya ia juga maklul dan tidak sahih juga. Ada salah hadis setengah tu ulama ramahlah, Syekh Albani pun terima. Tapi sebenarnya kita cek ada penyakit lah. Ada Maulana Asri ko berapa ulama yang besar. Ramahlah, bukan Maulana Asri, bukan tokoh ulama India saja, ramah juga tokoh-tokoh yang mengkritik. Itu sebenarnya dhaif. Walaupun Syekh Albani mensahihkannya lah atau menghasankannya. Okey, contoh pertama dia. An Aisyah qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Fa idza huwa bil baqi' faqala akunti takhafina ay yahifa Allahu alayki wa rasuluhu. Qultu ya Rasulullah inni zadantu annaka ataita ba'da nisa'ika faqala inna Allah ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila as-sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Bermaksud Aisyah berkata, pernah pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW. Rupa-rupanya baginda di Baqi', kubur Baqi' lah. Maka baginda bersabda, apakah engkau takut bimbang Allah dan Rasulnya berlaku zalim terhadapmu? Nabi tanya Aisyah dah.
Jawabku, wahai Rasulullah, sebenarnya aku ingat engkau pergi ke mana-mana isterimu. Kemudian baginda bersabda, sungguhnya Allah SWT turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Lalu dia mengampunkan kepada manusia yang jumlahnya lebih banyak lagi daripada bulu kambing bani kalb. Inilah hadis ni dah seperbahasa dia. Ya, ramah. Allah akan ampun manusia ni sebanyak bulu kambing bani kalb. Sebab apa tahu bulu kambing bani kalb ni ada perbahasa ni. Kita akan bincang lepas ni lah. Okey. Jadi Allah soal turun malam nisfu Sya'ban saja. Mana lain tak turun dah. Ada macam bercanggah hadis. Riwayat yang kata Nabi Allah SWT turun ke langit ni 1/3 akhir malam tu. Akan turun untuk mendengar permohonan hamba dia lah. Allah akan tunaikan doa-doa pada waktu tersebut dah. Okey, tu contoh pertama. Okey, contoh kedua dah. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqulu ala min mustaghfirin fa aghfir lahu ala mustarziqin fa arziqhu ala mubtala fa u'afihi ala kaza hatta yatla'al fajr. Bermaksud diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila tiba malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah pada malamnya dan berpuasalah pada keesokan harinya. Kerana Allah ibadah malam ni esok puasa nak. Kerana Allah turun ke langit dunia pada malam itu sebaik sahaja matahari terbenam. Lalu dia berfirman, adakah siapa mahu beristighfar, aku pasti mengampunkannya. Adakah siapa mahu meminta rezeki, aku pasti akan kurniakan rezeki kepadanya. Adakah siapa menderita dan meminta supaya penderitaannya dihilangkan, aku pasti akan menghilangkan penderitaannya. Adakah siapa sebegini, adakah siapa sebegini nak, hinggalah terbit fajar sampai subuh nak. Okey, contoh ketiga nak. Hadis ketiga, Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a lailatul nisfi min Sya'ban 1000 marratin qul huwallahu ahad fi 100 rak'atin lam yakhruj min ad-dunya hatta yab'ath Allahu ilaihi fi manamihi 100 malakin salasuna yubashshirunahu bil jannati wa salasuna yu'minunahu minan nari wa salasuna ya'simunahu min ay yukhti'a wa 20 yakiduna man 'adahu. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibn Umar, katanya Ibn Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca pada malam nisfu Sya'ban 1000 kali qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad yang baca 1000 kali, surah Al-Ikhlas 1000 kali dalam 100 rakaat. Berkali 10 dah. Dia tidak keluar dari dunia sebelum Allah menghantarkan kepadanya dalam tidurnya 100 malaikat. 30 daripada mereka menyampaikan berita gembira akan masuk syurga kepadanya. 30 malaikat yang lain pula mengamankannya daripada neraka. 30 malaikat yang lain pula memeliharanya daripada tersalah. Dan 10 daripada mereka memerangi orang-orang yang memusuhinya. Itu contoh hadis ketiga. Okey, rujukan. Hadis contoh pertama, Nabi pergi kubur Baqi' tu. Aisyah tu teki cemburu ke apa dah. Jadi Allah dia kata malam nisfu Sya'ban Allah ampunkan manusia sejumlah lebih banyak daripada bulu kambing bani kalb. Itu hadis contoh pertama. Dikemukakan oleh Tirmizi dalam Sunan Tirmizi jilid 3 muka surat 279. Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah jilid 2 muka surat 400. Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad jilid 43 muka surat 146 hingga 147. Al-Bahaqi dalam Syu'ab al-Iman jilid 5 muka surat 355. Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah jilid 4 muka surat 126. Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf jilid 6 muka surat 108 dan Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Mutanahiyah jilid 2 muka surat 56. Kuat banyaklah. Dia tokoh-tokoh ulama-ulama hadis kitab-kitab besar jugalah dia hak cerita pasal ni hadis ni lah. Okey, hadis contoh kedua dah. Hadis contoh kedua ni dia cerita ni Ali bin Abi Talib lah. Siapa je Allah akan turun naik ke dunia, langit dunia lah pada malam itu. Lepas maghrib lagi dah. Lepas tu siapa nak beristighfar, minta apa, minta rezeki ke apa, Allah akan beri belaka, minta apa beri dah pada malam nisfu Sya'ban.
Okay, hadis contoh kedua dikemukakan oleh Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah jilid 2 muka surat 399. Al-Bahaqi dalam Syu'aibul Iman jilid 5 muka surat 304 dan Al-Fadailul Awqat. Fadailul Awqat muka surat 102. Lepas tu Al-Faqihi nenek Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Abbas Al-Makki Al-Faqihi meninggal waktu 72 Hijrah di dalam Akhbarul Makkah jilid 3 muka surat 84 dah. Tu hadis contohnya kedua dah. Pasal ni lah Allah turun ke langit. Allah turun ke langit dunia minta lagi apa yang nak beri dah. Okay, contoh ketiga hadis contoh ketiga pula cerita pasal semayang 100 rakaat qul huwallah 1000 kali dah. Ada 100 malaikat jaga macam-macam lah. 100 malaikat Allah utus ke dia dah. Hadis contoh ketiga dikemukakan oleh Ibn Jauzi dalam Mawdu'at jilid 2 muka surat 128. As-Suyuti dalam La'ali'ul Masnu'ah jilid 2 muka surat 49. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Lisan al-Mizan jilid 5 muka surat 271. Okey, komentar dia. Pertama, sanad hadis contoh satu adalah cerita pasal kitab besar dah pasal kubur Baqi' tu, nak Allah akan dosa sebanyak bulu kalb. Bulu kambing kalb, bani kalb. Bulu kambing lah. Sanad hadis contoh satu adalah dhaif. Dalamnya adalah perawi dhaif iaitu Hajjaj bin Artad. Hajjaj bin Artad ni dhaif. Selain itu, ia juga hadis mengkonteks sebenarnya terputus sanadnya. Imam Bukhari antara tokoh hadis yang mendhaifkan hadis ni. Bukan cara-cara orang. Imam Bukhari kata dhaif. Beliau berkata Yahya bin Abi Katsir tidak mendengar apa-apa hadis daripada Urwah. Hajjaj pula juga tidak mendengar apa-apa hadis daripada Yahya bin Abi Katsir. Demikianlah dinukilkan oleh Tirmizi dalam sunannya. Sunan Tirmizi bila-bila gitu pun riwayat dah. Lihat Sunan Tirmizi jilid 3 muka surat 209. Di bawah ini dikemukakan sanad riwayat Tirmizi sebagai contoh dia. Haddatsna Hamad bin Mani' qala haddatsna Yazid bin Harun qala akhbarana Al-Hajjaj bin Artah an Yahya bin Abi Katsir an Urwah an Aisyah. Ini berarti hadis ini terputus pada dua tempat. Bukan dua tempat putus. Hadis yang sanadnya terputus pada dua tempat dinamakan hadis mu'dal. Dan hadis mu'dal merupakan hadis yang terlalu dhaif menurut ulama hadis. Ia adalah hadis munkar dan mardud, tertolak dan tidak boleh terima. Hajjaj bin Artad dan Yahya bin Abi Katsir kedua-duanya adalah perawi mudallis pula dah. Kebetulan kedua-duanya telah meriwayatkan hadis ini secara an-anah pula dah. Dalam mudallis sebut an-anah pula. Riwayat perawi mudallis secara an-anah adalah dhaif dan tidak dapat diterima dah. Kerana tidak ada jaminan perawi yang dibuang adalah perawi thiqah atau tidak. Tak tahu siapa dia. Thiqah ke, karut ke, tak tahu dah. Pendusta ke, tak tahu dah. Pada kebiasaannya perawi-perawi mudallis membuang nama perawi-perawi lemah di atasnya atau kebiasaan. Maksudkan mereka akan membuang perawi-perawi kuat. Kalau perawi kuat tak akan buang dah. Selain itu tidak dapat dipastikan pula jumlah perawi di atas mereka dibuang. Mungkin seorang, mungkin juga dua orang atau lebih. Dalam mudallis. Dah tak jumpa pula dah. Tak mungkin berjumpa dah. Jadi dia mesti ada tengah-tengah tu tak tahu banyak mana dia buang dah. Komentar kedua dah. Yahya bin Abi Katsir walaupun adalah seorang perawi thiqah. Yahya bin Abi Katsir ni thiqah tetapi riwayat mursalnya tidak kuat. Kerana itulah Imam Tirmizi dalam kitab Al-Ilahnya penyakit-penyakit hadis ni menukilkan kata Yahya bin Abi Sa'id Al-Qattan tentangnya begininya. Wa mursalat Yahya bin Abi Katsir laisa bi syai'in. Bermaksud riwayat mursal Yahya bin Abi Katsir langsung tidak bernilai dah. Tak ada nilai langsung. Laisa bi syai'. Pasal dia kata Yahya bin Abi Katsir daripada Urwah, daripada Aisyah. Polah gitu. Walaupun ada dinukilkan bahawa Ibn Ma'in menganggap Yahya bin Abi Katsir ada mendengar daripada Urwah, nama Bukhari, Abu Zur'ah dan Abu Hatim sepakat tentang beliau tidak mendengar apa-apa daripada Urwah. Tak dengar apa pun Yahya bin Abi Katsir ni. Mesti ada orang tengah dia. Ki Hajjaj bin Artad pula sememangnya perawi dhaif. Hampir ke semua ulama hadis mengatakan dia dhaif. Dia terkenal sebagai seorang yang sombong dan suka membesarkan dirinya. Kata Ibn Abdul Hakam, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, kata Hajjaj bin Artad, tidak sempurna maruah seseorang selagi ia tidak meninggalkan solat berjemaah. Hajjaj bin Artad kata gitu, tak sempurna maruah seseorang selagi tak tinggal sembahyang jemaah. Kena tinggal sembahyang jemaah lah, baru maruahnya baru terjaga gitulah. Ibn Hibban dengan sanadnya meriwayatkan daripada Isa bin Yunus bahawa beliau berkata Hajjaj bin Artad tidak pergi berjemaah di masjid. Untuk pergi sembahyang jemaah di masjid, Hajjaj bin Artad ni.
Maka beliau ditanya orang, jawab Hajjaj, aku tidak akan pergi ke masjidmu yang sesak dengan kuli-kuli pengangkut barang dan penjual sayu-sayu. Orang kapu lah, kita kata. Orang kapu buat kerja ni busuk banget, tak segi masjid. Kita lebih kurang dah. Al-Asma'i pula berkata, Hajjaj bin Artad lah hakim qadi yang mula-mula sekali menerima rasuah di Basrah. Oh, ada tuduh dia ni terima rasuah ni Hajjaj bin Artad. Antara tokoh hadis yang tidak mahu menerima riwayatnya ialah Ibn Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ibn Mahdi, Ibn Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Oh, tokoh hebat belakang ni nak, tak terima ni. Demikianlah kata Ibn Hibban. Lihat Ibn Hibban dan Al-Majruhin jilid 1 muka 225 hingga 226. Az-Zahabi dan Mizanul I'tidal jilid 1 muka 459 hingga 460. Syiarul Na'lan Bala jilid 13 muka 89 hingga 87. Tu Az-Zahabi juga dah. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahzib muka 124. Komentar ketiga dah. Janganlah ada pun yang terkeliru sehingga berkata, bukankah Hajjaj bin Artad ialah salah seorang perawi kitab Sahih Muslim. Ni masalah ni. Atau ngaji kemahat biasa ni ustaz-ustaz kita dah. Ni kita perawi kitab Sahih Muslim. Bukan Hajjaj bin Artad kira gitu mudah-mudah. Kalau begitu tentulah dia seorang perawi yang bagus dah. Anda perlu sekali diingatlah bahawa bukan setiap orang perawi Muslim itu dijadikan hujah oleh Imam Muslim sendiri dia. Imam Muslim dia ada kaedah dia. Bukan semua perawi yang ada dalam kitab hadis dia tu dia kira siqah. Dia ada kaedah yang ada perawi yang sebagai penyokong ni. Dah. Dia ada sebagai sokongan dia. Imam Muslim kadang-kadang mengemukakan seorang perawi dhaif hanya sebagai syahid penyokong dia. Dengan menyebutkan bersama-sama perawi lain yang siqah. Dia bukanlah perawi riwayat usulnya. Dia ada perbahasa riwayat usul dia. Dah, dalam Muslim ni kuat perbahasa riwayat usul dia. Riwayat usul dan riwayat sokongan lah penyokong dia. Jadi tidak sama tu. Perawi tidak sama kekuatannya. Itulah sebabnya pengarang-pengarang kitab-kitab rijal selalu menyebut begini. Misalnya, kharaja lahu Muslim maqrunan bi akhir. Muslim mengemukakan riwayatnya bersama-sama perawi lain. Dah istilah dia. Kharaja lahu Muslim maqrunan bi akhir. Muslim mengemukakan riwayatnya bersama-sama perawi lain. Dah. Ibarat ini juga telah digunakan oleh Zahabi untuk Hajjaj bin Artad di bawah biografinya. Lihat Mizanul I'tidal jilid 1 muka 458. Keempat dah. Kita ni panjang ni, berhenti ni. Komentar keempat, setelah mengemukakan hadis Aisyah itu dalam kitabnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah dan mengemukakan komentar Imam Tirmizi dalam sunannya, Ibnul Jauzi berkata, kata Ad-Daraqutni, hadis ini diriwayatkan melalui beberapa saluran. Isnadnya muttarib, gonceng lah, tidak sabit lah. Hadis Aisyah itu meskipun banyak salurannya tetapi semuanya dhaif. Walaupun banyak, dia dhaif yang lemah belaka, tak gagah juga. Komentar kelima. Saya rasa kena berhenti ke tidak? Dah, kita akan bincang pulak ni. Masa panjang sangat. Berhenti dulu dah. Sekat tu saja perbincangan kita dulu tentang ni fadilat bulan nisfu Sya'ban ni. Ada perbincangan panjang tentang malam nisfu Sya'ban ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.